Okey, siapa yang ada buku teks boleh buka buku teks. TMK muka surat 12. Saya buka lah. Dah, muka surat 12 kan? Okey. Kalau kamu semua dah buka, kamu mesti dah tahu tajuk kita hari ni kan? Tajuk kita hari ni kalau tengok dekat muka surat 12 tu ada gambar komputer. Cuba tengok atas tu dia tulis mari kenali saya. Jadi tajuk kita hari ni kita nak kenal dengan gambar ni. Kenal siapa? Kenal siapa tu? Alat masa saya. Alat komputer lah. Kita nak kenal komputer. Kita nak kenal alatan asas yang membentuk sesebuah komputer. Okey. Kalau cikgu cakap siapa yang kat sini kenal kereta? Siapa kenal kereta? Siapa kenal kereta? Kenal. Kenal kereta tak? Kenal. Dayana kenal kereta? Okey. Kalau kata kenal kereta, kereta ada apa? Macam mana rupa kereta? Tayar dia bulat. Tayar dia bulat. Lagi? Ada pintu. Ada pintu. Ada bonet. Ada steering. Betul lah tu kenal. Cikgu ingat kereta tu buka-buka ada air sejuk, ada aiskrim. Tu peti ais rupanya. Rasanya kamu kenal lah kereta. Jadi hari ni kita nak kenal dengan benda ni pula. Alatan-alatan komputer. Okey. Mungkin kamu dah kenal sebab zaman kamu ni zaman komputer, zaman IT kan? Zaman IT semua apa ni? Bila kamu kecil dah ada komputer, dah ada handphone, macam tu. Dah nampak dah. Okey. Jadi kita tengok dulu. Okey, yang pertama. Kita tengok gambaran ke semua ni. Okey, sebelum ni minggu lepas kita belajar pasal jenis-jenis komputer. Komputer Siapa boleh cerita? Ini jenis komputer apa? Komputer meja. Pandai. Pandai Amar. Ni komputer meja. Kan kita ada belajar kan? Komputer meja, kita ada komputer tablet, kita ada laptop, komputer riba kan? Tapi yang ni hari ni kita nak belajar, kita belajar jenis komputer meja. Okey, boleh? Boleh. Alatan dia, alatan asas, dia ada 4 alatan asas. Ada berapa alatan asas? 4. 4, bagus. Yang pertama, alatan asas. Yang pertama, apa ni? Sebut. Unit sistem. Unit system. Pandai tengok ni gambar. Unit system. Yang kedua apa? Monoton. Monitor. Monoton. Monitor. Monitor. Bukan monitor. Monitor. Monitor ni jangan tertukar tau dengan TV. Nanti kalau cikgu tanya, contohlah nanti kita ada periksa, cikgu tunjuk gambar macam ni, jangan pula kamu tulis ini TV. Jangan macam tu. Salah. Ini monitor. Okey, monitor ni skrin kamu, skrin komputer. Okey. Yang ketiga, alatan asas yang ketiga apa? Papan kekunci. Papan kekunci. Papan kekunci. Dekat dalam kelas, cikgu akan sebut papan kekunci. Tapi cikgu dah terbiasa guna keyboard. Cikgu dah biasa sebut keyboard. Mungkin cikgu akan terlepas juga sebut dalam bahasa Inggeris keyboard. Tapi kalau cikgu sebut keyboard tu, kamu kena tahu nama bahasa Melayu dia adalah papan kekunci. Pandai. Okey. Alatan asas komputer yang terakhir, yang keempat, apa dia? Tada. Kepala. Bukan Tertikus. asas, yang asas. Tertikus ni. Tertikus. Tertikus.
Okey, cuba tengok kamera cikgu. Cikgu tunjuk, cikgu ada tertikus. Ni, tertikus cikgu. Nampak tak? Nampak. Tu tertikus. Kamu pun mungkin ada tertikus kot dekat kamu. Ada tak? Siapa yang ada? Mama ada tapi Tak apalah. Kakak ada. Tu kakak punya tertikus. Sebab kalau siapa yang pakai komputer, ada tertikus. Kan? Betul tak? Betul. Mungkin ada yang ada keyboard. Cikgu tak boleh nak tunjuk keyboard lah sebab cikgu pakai laptop. Keyboard cikgu sekali dengan laptop. Papan terkunci lah. Tu cikgu dah cakap tu terbiasa dah. Okey. Okey tak Aina? okey. Okey. Jadi cikgu nak tanya empat yang kita sebut ni, yang kita kenal ni, kenapa kita sebut dia sebagai komponen asas? Asas tu maksud dia apa? Asas. Ni asas. Tadi Afzan sebut pasal phone kepala. Kenapa phone kepala tak termasuk dalam komponen asas komputer? Siapa boleh jawab? Ni. Dekat gambar muka surat 12 ni. Kenapa dekat sini tak ada gambar phone kepala? Kenapa tak ada gambar mesin pencetak? Kenapa dia bukan peralatan asas? Siapa boleh jawab? Sebab komputer. Dari benda asas. Apa benda asas tu? Asas tu maksud dia apa? Lain. Apa dia? Tak tahu. Lain. Tak tahu. Okey, tak tahu. Nak teka lagi ke nak cikgu bagi tahu? Cikgu bagi tahu. Cikgu bagi tahulah. Okey. Alatan asas ni maksud dia, contohlah kan, kamu nak menulis. Apa alatan yang paling penting untuk kamu menulis? Yang kamu kena ada? Pensel. Pensel. Kalau tak ada pensel boleh menulis tak? Boleh. Macam mana nak tulis kalau tak ada pensel? Tak boleh kan? Cikgu beritahu. Tu. Okey, jadi tak boleh menulis kalau tak ada pensel. Maksudnya pensel tu penting bila kita nak menulis. Maksudnya alatan asas untuk kita menulis, kita kena ada pensel. Kalau tak ada pensel tak boleh menulis. Sama juga macam komputer. Bila kita sebut pasal komputer, alatan asas komputer, kalau tak ada benda tu, kita tak boleh guna komputer. Contoh. Contoh dia contoh tadi. Alatan asas kita yang pertama, unit system. Kalau tak ada unit system ni, komputer boleh hidup ke tak? Tak. Tak boleh. Itu maksud dia perkara asas. Dia kena ada juga unit system ni. Tak ada tak boleh. Okey, yang kedua, monitor. Kalau tak ada monitor ni, komputer kita boleh hidup ke tak? Tak boleh. Tak boleh. Kalau kita hidupkan komputer tak ada monitor, kita nak tengok dekat mana? Cara Tak boleh mana-mana. Tak boleh tengok kan? Jadi tak boleh guna komputer. Yang ketiga, papan kekunci. Dah buka komputer tapi tak ada papan kekunci. Macam mana kita nak type? Tak boleh kan? Boleh. Sebab tu papan kekunci ni pun peralatan asas. Okey, yang keempat, tertikus. Kalau tak ada tertikus, boleh guna tak komputer kita? Tak boleh. Tak. Boleh. Okey. Boleh. Boleh. Kalau laptop tak apalah, laptop kita ada yang macam apa ni, notepad kita tu kan. Touchpad tu. Tapi ni kita sebut pasal tengok ni gambar ni, komputer meja. Dia tak ada touchpad. Jadi tertikus ni dia penting. Kalau tak kita tak boleh nak kawal mouse dia. Ni mouse dia gerak-gerak ni. Cursor. Okey. Faham tak? Itu maksud dia peralatan asas. Peralatan asas ni peralatan yang paling penting bagi sesebuah komputer. Okey, boleh? Boleh. Jadi slide yang cikgu tunjuk tadi benda yang sama lah. Surat 12 tadi tu. Monitor, tengok monitor dia ada tangan lah, kartun dia.
Unit sistem dia ada tangan. Ni gambar sebenar dia lah. Ni gambar sebenar dia. Tengok monitor dia tu tunjuk gambar apa? Gambar Kuala Lumpur. Gambar Kuala Lumpur. Macam mana tahu tu gambar Kuala Lumpur? Sorry ada menara tu. Sebab dia ada menara Kuala Lumpur. Twin Tower, Petronas Twin Tower kan? Tak adalah orang salah kata, ni gambar Dubai. Bukan. Ni gambar Thailand. Bukan. Okay. Yang ketiga. Tengok ni, saya tertikus. Saya papan kekunci. Cantik dia lukis gambar tertikus dengan tangan ada keyboard ni pun ada tangan. Okay, cuba tengok info dekat bawah tu. Siapa nak baca? Ya. Buka. Info bawah tu. Siapa yang nak tolong baca? Afzan boleh bacakan tak? Mama. Tahukah? Cikgu. Siapa? Amar. Amar bacakan. Tahukah kamu unit terdapat unit CPU memori Papan induk, memori dan restoran. Okey. Tahukah kamu di dalam unit sistem terdapat unit pemprosesan pusat atau CPU, papan induk, memori, bekalan kuasa dan storan. Okey, mana tadi gambar unit sistem mana? Mana satu unit sistem? Ni, unit sistem kan? Yang macam kotak ni kan? Betul tak? Betul. Betul. Dia macam kotak. Dia bukan kotak biasa-biasa. Dalam kotak tu ada macam-macam lah kan? Letak CD. Dia ada tempat CD tu satulah. Yang penting unit sistem dia kena ada apa? Yang ni dia bagi tahu. Dia ada unit pemprosesan pusat CPU. Kita panggil CPU. Papan induk ni kita panggil motherboard. Kalau dalam bahasa Inggeris kamu selalu dengar motherboard tu, ni papan induk. Memori ni dia tempat kita nak simpan data. Bekalan kuasa, bekalan kuasa tu lah yang wayar kamu tunjuk tu. Dan storan ni nak simpan apa maklumat yang kamu ada lah. Memori ni nak gerakkan kamu punya komputer tu. Ni tambahan lah, kamu tak perlu nak tahu banyak. Penting kamu tahu perkara asas dia ada 4 benda. Perkara asas, alatan asas dalam komputer. Boleh? Boleh. Okey, sekarang kita pergi dulu. Kalau tadi kita ada komponen asas, kalau kamu tengok dekat muka surat seterusnya, muka surat 13, kenali peralatan tambahan komputer. Nampak tak dia tulis? Peralatan tambahan komputer. Sekarang kita masuk unit yang seterusnya, tajuk yang seterusnya, bukanlah tajuk seterusnya. Kalau tadi kita belajar pasal asas, benda-benda asas, sekarang peralatan tambahan. Contoh tadi cikgu bagi, yang penting kalau kita nak menulis kena ada pensel kan. Peralatan tambahan yang kita kena ada, mungkin kita perlu ada pensel warna. Nak bagi lawa sikit kita punya nota kan, kita kena ada pensel warna. Itu tambahan. Tapi kalau tak ada pensel warna pun tak apa. Kita masih lagi boleh tulis nota dengan pensel. Betul tak? Betul. Itu maksud dia peralatan tambahan. Peralatan tambahan komputer ni maksudnya kalau tak ada pun tak apa. Komputer masih lagi boleh digunakan. Tapi kalau ada lagi baguslah. Kan? Betul. Okay. Jadi cuba tengok dekat muka surat 13. Cikgu ni kata apa? Selain peralatan asas komputer, terdapat juga peralatan tambahan yang perlu kita ketahui. Yang pertama apa? Pencetak ataupun mesin pencetak. Mesin pencetak dalam bahasa Inggeris selalu cikgu sebut printer. Pernah dengar tak? Benar.
Printer tu bahasa Inggeris. Bahasa Melayu dia pencetak. Cikgu akan selalu kenalkan kamu dengan perkataan-perkataan bahasa Inggeris sebab komputer kita bahasa Inggeris. Sebab itulah cikgu kena ajar juga perkataan-perkataan bahasa Inggeris waktu cikgu ajar TMK. Boleh? Boleh. Boleh. Okay. Jadi pencetak ni bahasa Inggeris dia apa? Printer. Printer. Bagus. Cikgu sebut sekali. Terus boleh ikut. Okey. Pencetak. Yang kedua, peralatan tambahan komputer apa dia? Phone kepala. Pandai. Kepala. Phone kepala. Cikgu ada tak dekat bawah ni? Tunjuk. Alah, tak ada lah, cikgu dah simpan. Okey, phone kepala. Ni gambar phone kepala. Yang ketiga, apa peralatan tambahan komputer yang ketiga? Pembesar suara. Pembesar suara ni kalau dalam bahasa Inggeris kita selalu dengar speaker. Pernah dengar tak? Speaker. Cikgu lain pun selalu pakai speaker kan. Bila kita ada program pun cikgu selalu bawa speaker masuk dewan nak bagi dengar suara kuat kan. Betul tak? Betul. Itu dalam bahasa Melayu dia pembesar suara. Yang keempat, apa peralatan tambahan komputer? Pengatur. Sebut pengatur. Pengatur. Voltan automatik. AVR. Sebut AVR. Siapa yang pernah tengok AVR? Siapa yang pernah tengok? Angkat tangan. Cikgu nak tengok siapa yang pernah tengok AVR. Pernah. Amal pernah tengok dekat mana? Dekat masa dulu masa Amal tahun. Oh ya ke? Dekat rumah nenek ada komputer. Lepas tu ada Ada AVR. Yang Oh, ya tempat ke? yang masa CD tu kan. Bukan tempat CD lah. Bukan lain. AVR ni lain. Okey, kita tengok balik gambar AVR tadi. AVR ni pengatur voltan. Amal tak ada. Voltan. Ya Amal, ya. Voltan tu maksud dia kawal elektrik kita. Kan kita cucuk komputer kita dekat switch kan. Elektrik masuk dekat komputer kita kan. Betul? Jadi kalau kita nak bagi komputer kita tak meletup, kalau tak nak kena short ataupun kena sambar peti ke apa ke kan, dia pakai pengatur voltan automatik ni. Kalau tiba-tiba je elektrik tu masuk kuat, benda ni yang kawal elektrik tu supaya komputer kita tak rosak. Pengatur voltan automatik ni. Kalau dekat sekolah, cikgu boleh tunjuk. Sebab kita kat sekolah, kat mamal komputer kita ada benda ni. Tapi kalau dekat rumah cikgu nak tunjuk pun, cikgu pun tak ada benda ni dekat rumah. Cikgu tak boleh nak tunjuk. Tapi itulah gambar dia, gambar dekat buku teks kamu tu kan. Betul. AVR. Okey. Boleh? Boleh. Okay, cikgu nak tunjuk slide cikgu. Ni tambahan lah. Antara benda-benda lain yang kamu boleh tahulah komponen tambahan komputer. Ada yang sama. Mesin pencetak tu sama macam tadi kan. Dah sebut kan? Betul. Pembesar suara dah sebut kan? Betul. Yang ini dah sebut ke belum? Belum. Mikrofon. Mikrofon ni peralatan tambahan komputer juga. Dia kalau kita tak ada pun tak apa. Tapi kalau ada, nanti kita nak buat Google Meet macam ni, boleh lah. Boleh bercakap sebab ada mikrofon. Tapi kalau komputer kita tak ada mikrofon, tak boleh bercakap. Sebab tak dengar suara. Cakap. Aku nampak mulut Aina bergerak tapi tak dengar suara. Sebab tak ada mikrofon. Macam tu lah nanti. Okay. Last kali phone kepala. Phone kepala ni yang kita dah tengok dekat buku teks. Sebenarnya dekat sini phone kepala ni
Cuba tengok dekat phone kamu, phone kepala kamu ni, dia dah ada mikrofon dia sekali dah dekat sini. Nampak tak? Nampak. Ni dah ada mikrofon dah sebenarnya. Ada setengah phone kepala dia ada mikrofon. Ada setengah yang tak ada. Macam cikgu punya ada yang tak ada mikrofon. Kalau cikgu punya ada satu tu yang mahal sikit cikgu beli, yang tu ada mikrofon sekali. Ikutlah, dia macam-macam jenis kan. Okey, setakat ni faham tak? Boleh ikut tak? Boleh. Okey. Jadi hari ni itu je yang kita nak belajar sebenarnya. Tak banyak pun. Kita nak kenal pasal alatan asas komputer dengan yang kita nak kenal ialah peralatan tambahan komputer. Dua tu je. Okey, boleh? Boleh. Boleh. Ada nak tanya cikgu tak? Boleh. Ada. Tak ada. Okey, kalau tak ada apa-apa nak tanya cikgu, kita ada lagi masa 5 minit ni. Cikgu nak tunjuk sikit video. Okey, tengok video ni. Ni video tentang monitor, papan kekunci, alatan-alatan asas yang kita dah belajar tadi. Okey, tengok dulu Yang pertama, alatan asas yang pertama, monitor. Tengok monitor tu skrin kita. Skrin tu kita panggil monitor. Habis. Okey, yang kedua. Tengok papan kekunci. Macam mana dia guna papan kekunci? Alamak. It's collecting. No, it's Okey. Cikgu refresh balik. Okey, sekali lagi papan kekunci ni cikgu mainkan. Okey dah. Tengok papan kekunci tu untuk kita type. Dia ada huruf, dia ada nombor, ada simbol. Kalau tak ada papan kekunci ni tak boleh nak type. Tak keluar pun perkataan tu. Tengok dia tulis kan. Itu papan kekunci. Seterusnya tertikus. Macam tu dia punya tertikus. Dia gerakkan tertikus, nanti kita gerak. Anak panah yang dekat skrin tu kita panggil cursor. Dia buka word. Itu tertikus. Last sekali, unit system. Unit system yang kita belajar tadi, yang macam kotak dia tu. Macam ni lah cikgu. Tu unit system. Tengok dalam dia tu ada layar, ada dia punya tempat power dia. Tengok
Ada memori. Itu unit sistem. Tempat untuk kita simpan pun kena ada dekat dalam unit sistem. Dan Tu tengok dalam unit sistem ada apa? Tengok. Itu dia. Tempat, alatan asas, komponen asas, komputer. Okey, kita tengok video komponen tambahan pula. Okey, boleh? Ada 4 minit lagi. Yang pertama, phone kepala. Tengok phone kepala. Gamers. Tu phone kepala dia. Dia ada mikrofon dia sekali. Phone kepala untuk mendengar audio. Tengok tu dia kata. Untuk mendengar audio. Dia dengar lagu. Phone kepala kalau ada mikrofon dia tulis situ untuk membuat rakaman audio. Maksudnya mikrofon dia, kalau dia ada mikrofon dekat dalam phone kepala, dia boleh bercakap. betul. Okey, itu phone kepala. Seterusnya, pembesar suara. Bahasa Inggeris dia apa? Siapa ingat? Speaker. Speaker. Itu dia speaker. Tadi kita dah buka lagu, dengar dekat phone kepala kita dengar kita seorang-seorang je. Tapi pembesar suara boleh dengar ramai-ramai sebab dia kuat. Tengok, dia besar ke audio. Dia dengar kuat. Dia dengar lagu Negaraku tu. Dia slowkan suara. Itu pembesar suara. Apa dia? Ni gambar apa pula ni? Pencetak. Mesin pencetak. Tengok macam mana dia guna mesin pencetak ataupun printer. Dia dah type kan, saya sayang keluarga saya. Lepas tu dia nak print. Nak cetak. Tengok, dia tekan print. Keluar dia type apa yang dia type tadi. Tada. Itu dia, mesin pencetak. Last sekali, tengok pengatur voltan automatik. Ini yang cikgu cakap tadi. Daripada switch elektrik masuk pengatur voltan automatik, dia stabilkan elektrik baru masuk komputer kita. Tak adalah rosak. Betul. Komputer tu jadi selamat. Okey, faham? Faham. Okey, jadi hari ni ada homework tau. Hari ni ada homework. KMK ada homework. Homework cikgu senang je. Homework cikgu bagi quiz je. Ada quiz yang pertama, komponen asas komputer. Kamu jawab quiz dekat Quizizz ni. Yang kedua, quiz komponen tambahan komputer. Jadi ada 2 quiz untuk kamu jawab hari ni. Boleh? Boleh. Link cikgu ada letak dekat Google Classroom. Buka daripada Google Classroom tau. Buka dekat GC tau. Dapatkan link apa ni? Quiz tu dekat GC. Okey, ada apa-apa nak tanya tak? Tak ada. Okey, kalau tak ada apa-apa nak tanya, cikgu tamatkan kelas cikgu hari ni dekat sini. Okey, terima kasih semua. Sama.